Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini bersama lagi dengan cikgu untuk subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Murid-murid boleh imbas QR code yang terpapar untuk mendapat e-buku teks. Okey murid-murid, apa yang kita akan belajar pada hari ini ialah berkenaan dengan bab 2 aplikasi teknologi standard kandungan 2.3 reka bentuk elektrik. Okey, apa yang akan pelajar-pelajar pelajari pada hari ini iaitu mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Yang keduanya, menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik, keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Dan yang seterusnya, membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar. Apa yang pelajar-pelajar perlu kuasai atau dapat pada hari ini iaitu dapat mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan dengan betul. Yang kedua, dapat menunjukkan cara reka bentuk litar satu peralatan elektrik dari aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan juga sambungan litar. Dan yang terakhirnya, pelajar dapat membuat pengiraan parameter elektrik dalam satu reka bentuk litar dengan betul. Pada hari ini, kalau pelajar-pelajar perhatikan, di sekeliling kita ada banyak gadget elektrik, perkakasan ataupun peralatan elektrik yang digunakan dengan pelbagai reka bentuk dan juga teknologi yang digunakan. Kalau kita perhatikan, perkakasan dan peralatan elektrik ini menjadi satu keperluan dalam kehidupan kita pada hari ini. Antaranya untuk memenuhi keperluan dan kehendak semasa manusia, memudahkan aktiviti kehidupan seharian manusia, dan seterusnya reka bentuk yang menarik dan berteknologi tinggi. Mari kita melihat pada standard pembelajaran yang pertama iaitu 2.3.1 elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Elemen yang pertama iaitu sumber, medium, beban dan seterusnya kawalan. Mari kita tengok apa itu elemen sumber. Sumber terdiri daripada punca dan jenis, iaitu yang pertama sekali, punca bagi sistem elektrik. Di Malaysia, utamanya, kita boleh tengok, kita ada penjana hidroelektrik, iaitu berpunca daripada air. Kemudian kita ada sel, sama ada sel kering atau sel basah. Dan yang seterusnya berpunca daripada solar atau cahaya matahari. Daripada jenis sumber pula, sumber mempunyai dua jenis. Kita ada sumber yang boleh diperbaharui dan kita ada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Apa maksud sumber yang boleh diperbaharui? Iaitu sumber yang berkekalan dan boleh dikita semula. Manakala sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber yang mana tidak kekal. Ianya akan habis dan tidak boleh kita kitar semula.
Kita tengok contoh-contoh sumber yang boleh diperbaharui. Antaranya, pelajar boleh tengok, iaitu kita menggunakan sumber daripada angin untuk menggerakkan kincir angin. Kita ada sumber air yang menggerakkan turbin dalam penjana hidroelektrik. Kita ada sumber matahari yang digunakan dalam sistem solar. Dan di negara-negara yang mempunyai keadaan ombak yang besar, mereka menggunakan ombak untuk sebagai sumber untuk menghasilkan tenaga elektrik. Sumber yang tidak boleh diperbaharui. Tahukah murid-murid apakah sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui atau satu masa ianya akan habis dan tidak boleh dikita semula? Antaranya, cikgu rasa murid-murid semua mesti pernah tengok situasi yang sebegini, iaitu di stesen atau minyak ataupun stesen yang membekalkan gas. Yang keduanya, sumber daripada arang batu dan juga sumber daripada tenaga nuklear. Baiklah, elemen sistem elektrik yang kedua iaitu medium. Medium menjadi pengantara antara sumber dengan beban. Dan medium dapat dikelaskan kepada beberapa jenis. Mari kita tengok dulu apa maksud pengantara. Iaitu medium tadi menjadi sumber, menjadi pengantara antara sumber. Contohnya dalam rajah ini, kamu boleh lihat antara bateri contohnya dengan mentol. Jenis-jenis medium. Medium terdapat dua jenis, iaitu yang berwayar dan yang tanpa wayar. Contoh-contoh medium yang berwayar antaranya kipas. Jadi kamu tengok kipas disambung dengan bekalan atau sumber menggunakan wayar elektrik. Selain daripada itu, kita ada ketuhar elektrik. Okey, medium tanpa wayar pula, sebagaimana kamu semua pun maklum dengan perkembangan teknologi semasa sekarang ini. Sebagai contoh dalam gambar, kamu tengok, kita ada speaker tanpa wayar ataupun Bluetooth speaker. Dan di sebelahnya kamu tengok, speaker ni biasanya kita akan sambung dengan gadget kita. Contoh kat sini, dengan telefon pintar, dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Dengan kata lain, tanpa menggunakan sebarang wayar. Selain daripada itu, kita ada papan kekunci yang tidak menggunakan wayar. Dan bagi ibu-ibu di rumah, antara perkakasan elektrik yang terkini yang tidak menggunakan wayar, jadi kamu boleh tengok antaranya ialah vacuum. Elemen yang ketiga pula iaitu beban. Apa yang dimaksudkan dengan beban? Murid-murid tahu tak? Iaitu perkakasan ataupun peralatan atau juga gadget elektrik yang apabila kita bekalkan tenaga elektrik, ianya akan memberikan fungsi atau tugasan yang tertentu. Dan beban ini akan menghasilkan tenaga. Kita tengok contoh-contoh peralatan elektrik yang kita kategorikan sebagai beban. Antaranya pengisar, dan juga ketuhar elektrik.
tenaga-tenaga yang dihasilkan daripada penggunaan beban-beban ini antaranya ialah, dapat tak murid-murid kerangkan apakah tenaga yang dihasilkan daripada gambar ini? Ya, iaitu tenaga cahaya. Seterusnya, kipas menghasilkan tenaga yang dihasilkan adalah tenaga putaran. Dan seterusnya, iaitu tenaga bunyi yang dikeluarkan melalui menggunakan beban yang kita panggil speaker ataupun pembesar suara. Elemen yang keempat, kawalan, iaitu macam mana kita nak mengawal arus elektrik secara selamat di dalam satu-satu sistem elektrik. Dan kawalan ini ada modnya. Sebagai contoh, mari kita lihat satu lita mudah di mana kita ada sumber iaitu bekalan bateri ataupun sel, kita ada mentol dan lita ini dikawal menggunakan switch. Jadi switch akan mengawal lita ini untuk menentukan supaya kita boleh tutup atau buka lita untuk memastikan lita ini dapat kita kawal agar digunakan dengan selamat. Okey, mod kawalan. Kita ada dua jenis mod kawalan yang boleh digunakan. Satunya mod kawalan manual, iaitu kita menggunakan switch tekan atau juga switch toggle. Dan mod kawalan yang kedua iaitu switch automatik. Ini kamu dapat lihat di rumah kamu di dalam kotak pengagihan kuasa. Biasanya ada di ruang tamu. Di dalam kotak itu akan ada beberapa blok fuse yang berfungsi sebagai switch automatik, di mana apabila arus yang masuk terlalu tinggi, secara otomatiknya fuse ini akan membuka lita. Jadi arus itu akan terhalang daripada memasuki sistem lita elektrik di rumah kita dan dapat mengelakkan berlakunya lita pintas ataupun kerosakan alatan elektrik yang kita gunakan di rumah. Seterusnya kita tengok jenis-jenis arus. Apabila kita bercerita tentang arus elektrik yang kita gunakan untuk membekalkan, yang dibekalkan kepada beban-beban ataupun peralatan dan perkakasan elektrik. Jadi kita lihat pada jenis-jenis arus, yang mana ada dua jenis arus, iaitu arus ulang-alik dan juga arus terus. Okey, apa yang dimaksudkan dengan arus ulang-alik? Iaitu bekalan kuasa daripada jana kuasa dialirkan atau dibekal atau diagihkan ke rumah-rumah kediaman, dan ianya menggunakan transformer ataupun pengubah voltan. Alat ini biasanya terletak di dalam rumah-rumah yang dibuat khas. Biasanya kalau kamu perhatikan, rumah TMB di taman-taman atau di tempat-tempat tertentu di kampung, dia akan ada satu rumah yang mana dikhaskan untuk menyimpan transformer ini, meletakkan transformer ini, di mana apa fungsi transformer ini ataupun pengubah voltan ini, iaitu ianya berfungsi untuk meningkatkan voltan semasa penghantaran kuasa daripada penjana ke rumah, bertujuan
supaya bila voltan ditinggikan, arus akan menjadi rendah. Tahu tak murid-murid kenapa kita perlu membekalkan arus yang rendah semasa proses pengagihan kepada rumah-rumah? Baiklah, tujuan dilaksanakan proses ini adalah supaya arus yang dialihkan itu akan mengalami kehilangan kuasa yang rendah. Bila arus yang rendah dialihkan, ianya kehilangan kuasa pun akan menjadi rendah. Arus terus pula, iaitu kuasa voltan atau arus melalui satu kutub sahaja, di mana arah aliran daripada positif ke negatif. Arah aliran satu hala sahaja. Sumber-sumber bagi arus terus antaranya ialah bateri ataupun sel solar dan juga dinamo yang biasa digunakan pada basikal. Apabila dinamo ni berpusing, ia akan menghasilkan arus terus. Tapi murid mesti ingat, antaranya ialah jauhi kawasan pencawang elektrik. Biasanya di taman-taman kita ada rumah TMB yang mana di situ akan diletakkan transformer atau pengubah voltan tadi, yang mana voltan yang tinggi daripada pencawang akan diturunkan di situ sebelum diagihkan ke rumah-rumah. Jadi kawasan ini adalah kawasan berbahaya. Ia boleh menyebabkan berlakunya renjatan, dan renjatan dengan voltan yang tinggi boleh membawa maut. Kita ke sesi cabaran minda. Murid-murid, berikan 3 contoh elemen sistem elektrik. Murid-murid boleh catatkan jawapan murid-murid di dalam buku catatan atau buku nota murid masing-masing. Dapat tak 3 contoh sistem elektrik yang cikgu terangkan tadi? Untuk soalan yang keduanya, nyatakan perbezaan antara arus ulang-alik dengan arus terus. Dapat tak murid-murid bezakan antara keduanya? Kita teruskan ke standard pembelajaran yang kedua, iaitu menunjukkan cara reka bentuk lita peralatan elektrik. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, kedudukan peranti dalam lita. Dan yang ketiga, sambungan lita. Kita tengok aspek yang pertama, iaitu aspek keselamatan. Kita ambil contoh periuk nasi. Tahu tak adik-adik di mana letaknya lita elektrik pada periuk nasi? Pernah tak adik-adik melihat atau murid-murid melihat lita yang berada pada periuk nasi? Gambar ini menunjukkan lita pada satu periuk nasi yang mana kedudukannya ialah di bawah periuk. Kamu perlu membuka penutup yang menutup lita ini supaya untuk kamu dapat melihat keadaan lita yang contohnya sebegini. Apa yang terdapat pada lita tersebut antaranya ialah suis makro, tutup buka, suis suhu pemanas, wire untuk mengalirkan arus ulang-alik, dan juga fuse hubber. Dan ada kawasan yang tanpa penebat. Kenapakah diletakkan suis lita elektrik
di bawah periuk. Dapat tak murid-murid fikirkan kenapa? Antaranya adalah untuk mengelakkan pengguna dari terkena renjatan elektrik akibat lita pintas. Yang kedua, untuk mengelak berlakunya lita pintas yang akan merosakkan peralatan elektrik. Aspek yang kedua iaitu kedudukan peranti dalam lita. Kedudukan peranti dalam lita memainkan beberapa peranan. Sekali lagi kita tengok contoh periuk nasi elektrik. Kini gambar rajah kedudukan peranti dalam lita elektrik pada periuk nasi. Kamu dapat lihat di mana itu struktur rangka, di mana kedudukan sensor suhu, sensor tekanan, elemen pemanas dan juga papan fleksibel rata. Murid-murid boleh rujuk buku teks masing-masing untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Antara fungsi kenapa diletakkan lita atau kedudukan peranti yang tertentu dalam lita, pertama sekali untuk menjimatkan ruang. Yang kedua, untuk keselamatan. Mana keselamatan pengguna dan juga keselamatan peralatan atau perkakasan elektrik itu sendiri. Yang seterusnya, untuk kekemasan. Dengan kedudukan yang betul, menjadikan alatan atau perkakasan elektrik itu nampak lebih kemas. Dan yang seterusnya, untuk menimbulkan elemen-elemen yang menarik. Ataupun, orang kata apa ni? Ada nilai estetik. Yang seterusnya ada elemen komersial. Sekali lagi tips keselamatan, apabila murid-murid menggunakan atau menyentuh peralatan elektrik, pastikan tangan dalam keadaan kering. Terutama bila beban atau peralatan elektrik tadi sedang digunakan. Tangan yang basah boleh menyebabkan berlakunya renjatan elektrik dan sekiranya renjatan atau voltan dan arus yang tinggi boleh menyebabkan maut. Okey, aspek yang ketiga iaitu aspek sambungan lita. Mari kita lihat jenis lita. Okey, kita ada yang pertamanya lita buka, iaitu di mana lita ini tidak mempunyai satu kitaran yang lengkap, arus, voltan dan kuasa. Contohnya dalam rajah ini kamu tengok mentol tidak menyala. Sebab apa? Kerana switchnya dibuka, atau boleh jadi wayarnya terputus. Jenis lita yang kedua iaitu lita tertutup. Dengan kata lain, lita ini mempunyai satu kitaran yang lengkap, gerakan arus, voltan dan kuasa. Contohnya dalam rajah ini, sekali lagi kamu tengok pada kali ini mentol itu menyala dikarenakan switch ditutup atau juga wire semuanya tersambung dengan sempurna, dengan baik. Dan lita jenis ketiga iaitu lita pintas. Keadaan ini berlaku apabila wire positif dalam rajah ini kamu boleh tengok iaitu wire merah bersentuhan dengan wire negatif iaitu wire berwarna hitam. Wire positif dan negatif yang bersentuhan akan menyebabkan berlakunya pintasan arus. Arus tidak lagi mengalir melalui mentol, sebaliknya dia akan pintas.
dan tempat sentuhan itu berkemungkinan akan berlakunya percikan bunga api yang boleh menyebabkan bahkan menjadi antara punca sebab berlaku kebakaran. Sekali lagi tips keselamatan, lita bypass. Yang ini terjadi kerana penyambungan wire dibuat pada fuse yang sama untuk soket perkakasan elektrik yang berlainan. Sebagai contoh, biasa berlaku di mana satu soket yang dipasang dengan extension penyambungan yang padanya digunakan beberapa perkakasan elektrik, dan benda ini akan menimbulkan masalah sekiranya perkakasan elektrik yang berkuasa besar, sebagai contoh peti sejuk dan juga penghawa dingin. Ianya akan mengakibatkan berlakunya lebihan bebanan pada wire tersebut. Akibatnya haba yang berlebihan terhasil dan boleh menyebabkan penebat wire cair atau berlaku pendedahan, dan seterusnya lita pintas berlaku, dan keadaan ini membahayakan pengguna yang menggunakan perkakasan yang tersebut. Okey, mari kita ke cabaran minda yang seterusnya. Mengapakah kedudukan peranti elektrik biasanya diletakkan dalam satu ruang yang khas? Ingat tak apa yang cikgu telah terangkan tadi? Sila catat jawapan murid-murid semua di dalam buku nota masing-masing. Dapat? Mari kita lihat soalan yang kedua. Berikan dua contoh jenis lita elektrik. Cikgu harap murid-murid semua dapat memberi jawapan dengan baik hasil daripada apa yang murid-murid telah pelajari melalui penerangan cikgu tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk lita. Apa itu parameter? Iaitu voltan, arus dan juga rintangan. Voltan disimbolkan dengan V, arus I dan rintangan R. Voltan berkaitan langsung dengan arus, di mana apabila voltan bertambah, nilai arus juga akan meningkat. Sebaliknya, arus berkaitan songsang dengan rintangan. Dengan kata lain, apabila rintangan meningkat atau bertambah, nilai arus akan menjadi semakin rendah. Keadaan ini boleh kita hubung kaitkan atau kita rujuk kepada hukum Ohm menggunakan segitiga Ohm, di mana voltan, arus dan rintangan terletak pada posisi yang kami boleh lihat sekarang. Ini akan membantu kamu untuk lebih mudah mengingati kaitan atau hubungan antara parameter elektrik. Okay, sebagai tambahan, hukum Ohm menunjukkan perubahan arus dan voltan dalam lita elektrik ketika menggunakan wire yang mempunyai saiz dan panjang yang berbeza. Dengan kata lain, apabila panjang atau saiz diameter wire berubah, nilai arus dan voltan juga akan berubah. Seterusnya, mari kita lihat macam mana murid-murid dapat mencari nilai.
parameter elektrik dalam sesuatu reka bentuk lintah. Yang pertama, macam mana kita nak mencari nilai voltan? Voltan sama dengan arus darab rintangan. Dapat murid-murid catat semuanya? Seterusnya, untuk mencari nilai arus sama dengan voltan bagi rintangan. Dan parameter yang seterusnya rintangan sama dengan voltan bagi arus. Dan parameter yang terakhir iaitu kuasa sama dengan voltan darab arus. Jadi cikgu harap murid-murid dapat catat semua pengiraan parameter ini ataupun formula pengiraan parameter ini di dalam buku latihan masing-masing, dalam buku nota masing-masing. Mari kita lihat contoh pengiraan. Macam mana kita nak menggunakan formula yang telah kita pelajari tadi untuk membuat pengiraan. Contoh pengiraan yang pertama, kamu boleh rujuk buku untuk dapat gambaran yang lebih jelas, iaitu murid dibekalkan 1 liter lengkap seperti di bawah, diberi nilai arus 0.5 ampere dan nilai rintangan 3 ohm. Kira nilai voltan dan kuasa pada liter. Macam mana kita nak kira nilai voltan? Okey, murid-murid rujuk balik catatan atau penerangan yang ingat balik penerangan yang cikgu terangkan tadi, iaitu formula untuk mencari nilai voltan sama dengan V sama dengan I darab R, ataupun voltan sama dengan arus darab rintangan, di mana nilai arus 0.5 ampere darab dengan rintangan 3 ohm. Hasilnya voltan kita akan dapat nilainya 1.5 volt. Dan untuk mencari formula nilai kuasa, P sama dengan V darab I, ataupun kuasa sama dengan voltan darab arus. Nilai voltan yang kita telah dapat daripada pengiraan yang pertama tadi, kita masukkan ke dalam formula 1.5 volt darab dengan 0.5 ampere. Hasilnya kita dapat kuasa sama dengan 0.75 watt. Dapat tak murid-murid semua ikuti penerangan cikgu tentang pengiraan ni? Cikgu harap murid-murid dapat faham macam mana menggunakan formula untuk mencari nilai voltan dan juga kuasa. Baiklah, kita pergi kepada contoh yang kedua. Diberi nilai voltan 3 volt dan nilai rintangan 5 ohm. Cari nilai arus bagi liter tersebut. Merujuk kepada formula yang cikgu telah terangkan dan yang murid-murid telah catat di dalam buku nota masing-masing, iaitu I atau arus sama dengan voltan bagi rintangan. I sama dengan V bagi R. I arus sama dengan 3 volt voltan bahagi dengan 5 ohm rintangan. Hasilnya kita akan dapati arus sama dengan 0.6 ampere. Senang kan murid-murid? Mari kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu contoh pengiraan yang ketiga. Diberi nilai voltan 3 volt dan nilai arus 0.5 ampere. Cari nilai rintangan bagi liter tersebut. Menggunakan formula yang telah cikgu kongsikan tadi, kita buat pengiraan.
R sama dengan V bahagi I, atau rintangan sama dengan voltan bahagi arus. Rintangan sama dengan nilai voltan dalam liter, iaitu 3 volt, bahagi dengan nilai arus, iaitu 0.5 ampere. Jadi kita akan dapati nilai rintangan sama dengan 6 ohm. Ini untuk liter yang selari. Bagi ciri liter siri, jumlah rintangan RJ sama dengan R1 atau rintangan 1 campur rintangan 2 campur rintangan 3 dan seterusnya. Dan jumlah arus pula sama dengan arus 1, arus 2 dan arus 3. Ini kita merujuk pada liter. Dan jumlah voltan sama dengan V1 campur V2 campur V3 dan V yang seterusnya. Jadi kalau murid-murid perhatikan secara formulanya, rintangan dan voltan sama dari segi formulanya, iaitu pertambahan rintangan dan pertambahan voltan kita campur bagi ciri liter siri, manakala jumlah arus tetap tidak berubah. Okay, dan kita ke sesi cabaran minda yang terakhir berkenaan dengan macam mana kita nak aplikasi formula yang pelajar-pelajar telah pelajari dan juga contoh-contoh yang cikgu dah tunjukkan tadi. Sila perhatikan soalan berikut. Itu rajah di sebelah menunjukkan 1 liter yang lengkap. Berdasarkan rajah liter elektrik tersebut, cari nilai parameter voltan dan kuasa. Jadi murid-murid ingatkan balik apakah formula untuk mencari voltan dan apakah formula untuk mencari kuasa. Apabila dapat nilai voltan, nilai tersebut akan digunakan dalam formula untuk pengiraan kuasa. Jadi murid-murid catat jawapan murid-murid di dalam buku latihan masing-masing dan boleh rujuk guru murid-murid untuk membuat semakan jawapan dan untuk membuat sebarang pertanyaan yang seterusnya. Okey. Ini formulanya, iaitu V sama dengan I kali R. V sama dengan 0.6 ampere darab 4 ohm. Jadi jawapannya ialah 2.4 volt. Ini sebagai sebahagian daripada contoh. Jadi sekian saja dari cikgu dan terima kasih kerana murid-murid setia mengikuti video pendidikan pada kali ini. Mudah-mudahan murid-murid dapat membuat segala tugasan latihan yang telah cikgu terangkan dan boleh merujuk guru masing-masing untuk sebarang rujukan, sebarang bimbingan dan sebarang permasalahan untuk ditanya. Jadi, sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.